antara dua pertukaran, peredaran, malam siang, siang malam, siang malam, malam siang, maghrib isya, asar, maghrib isya, subuh syuruk. Menjaga dua waktu ini sangat penting, kerana sidang jemaah mata Allah SWT, percaya atau tidak, apa yang kita lakukan dalam hidup ini semua bergantung kepada masa. Dia panggil menjaga masa lah. Masa, usahalah hebat bagaimanapun, pasti ada persoalannya akan timbul. Bila nak jadi, bila lah nak jadi ni, macam tu lah. Dia usaha, bila lah nak jadi. Makna bila nak jadi tu persoalan masa. Ataupun kalau berusaha berjaya, sampai bila lah aku boleh berjaya ni, soalan. Malah pertama usaha nak mendapatkannya dah tanya dah, bila nak dapat. Bila dah dapat, tanya lagi, bila nak habis. Boleh tahan lama. Ada persoalan tu timbul tu satu je tajuk dia, masa. Masa. Wal asr, demi masa. Maka di situ datangnya sumpah. Allah Ta'ala bersumpah akan masa. Kita boleh berkata kuasa tu duduk pada usaha sebab kita mungkin tak nampak hakikatnya. Tapi bila kita nak menafikan bahawa usaha kita itu tiada kuasa, apabila kita tak boleh menentukan bila nak jadi suatu perkara tu berlaku, kita tak ada kekuatan. Boleh berusaha, silakan, tapi nak jadi bila? Wallahualam. Yang menjadi persoalan manusia hari ini tu bila nak jadi tu. Jadi caranya adalah baik kita duduk balik pada peredaran masa, kerana yang memberi kesan kepada usaha itu adalah masa. Orang panggil apa? Dah sampai masanya, tu the right time orang panggil. Dah sampai masanya, jadilah. Belum sampai masanya, itulah. Kalau orang Jawa kata the right time, the right place panggil. Kena masa, kena tempat, jadi. Nampak? Jadi sekarang ni kena masa, kena tempat. Kita berada di mana? Di rumah Allah, di masa yang tepat untuk kembali duduk pada peredaran masa. Kita tak boleh kontrol masa sebab masa bukan kita punya. Malah masa ini merujuk kembali kepada kuasa. Kuasa itu merujuk kepada masa, dan masa merujuk pada kuasa, kuasa merujuk pada Allah. Jadi kalau kita nak sesuatu usaha itu menjadi atau diberkati, maka isi masa dengan benda yang diberkati. Itu cara dia. Kuasai masa bukan dengan kita berusaha banyak kali, berusaha usaha, tidak. Kuasainya dengan keberkatan, mengisi masa. Itu dia. Maka bila kita ikut peredaran masa, kita duduk pada peredaran. Contoh maghrib ni peredaran, bermula. Mula masuk maghrib tu dah first train dah terlepas dah. Bayangkan, ibarat macam kita menunggu. Contoh kalau kita pergi airport, nak pergi satu destinasi, kita naik flight. Kalau yang international punya pelepasan 2 jam sebelum. Kalau pergi umrah tu dia, kalau flight pukul 2, pukul 10 terbaca lah. KLIA tu keras kat situ dah. Faham? Tak nak terlepas flight. Tu je. Jadi bila kata terlepas waktu, masa ni nak dikuasai balik dengan mengikut balik peredaran masanya. Masa yang paling utama adalah masa duduk pada solat. Tu je lah. Ni masa dunia ni, international ni. Waktu dunia, bukannya waktu ikut negara. Waktu ikut waktu solat. Itu waktu dunia. Dia kontrol balik dekat apabila kita ikut peredaran waktu tu. Berlari nak kejar waktu solat tu macam berlari tak nak terlepas flight lah. Boom, dapat. Dia start naik satu, kena timing, next flight dia selamat lagi, dia jaga lagi. Isyak next, subuh next, zuhur next, asar, circle balik maghrib. Circulation itu dipanggil kitaran. Kitaran inilah yang akan memberi kesan kepada kuasa. Ustaz, orang yang tak jaga tu tengok jadi je usaha je, belum lagi. Mana tahu jadi, tengok ending dah. Tengok ending dia. Dapat sekali one strike boleh lah. Isunya sekarang adalah sustain, nak mengekalkan pula. Dapat atas subsidi lah. Allah bagi can, dapat sekali bagi can. Tapi di situ nanti dia akan ada satu persoalan besar, mempertahankan tu. Kat situ orang jadi kalut balik.
Dulu kalut nak dapat, sekarang kalut nak pertahankan pula tak nak bagi hilang. Itu lebih parah daripada nak dapat tu. Nak dapat nombor 1 pum dapat, tak nak dapat nombor 2 tu lebih sakit. Tak nak jatuh martabat tu. Dia elok-elok dah biasa nombor 1, nak jaga tak nak jatuh tu lagi sakit pada nak dapat. Itu dia. Jadi mana masa ni jaga. Tu permulaannya. Selalu ingatkan diri. Maka di sini juga termasuk dalam perbincangan kita bila kita nak menghayati hakikat dalam kehidupan. Apakah yang kontrol kehidupan? Masa. Ni kalam kebenaran, bukan usaha. Kalau kita nak, kalau kita bagi nasihat orang jaga, kita kena usaha dah. Usaha kalau tak kena masa tak jadi. Pergi mancing, turun laut, time apa? Time tak kena dia punya timing dia, tak dapatlah ikan dia. Jadi maknanya jaga masa, kualiti masa. Dan sedang mata Allah SWT, dan ini disokong dengan bagaimana Allah SWT meletakkan kita dalam perbahasan yang mana tadi disentuh dalam surah Al-Asr, demi masa. Dan tidak habis di situ, sesungguhnya manusia itu rugi kecuali. Ini nak kaitkan dengan perbahasan sambungan kepada lisanul haq, kalam-kalam kebenaran. Bermulanya itu dengan iman. Masa ni dijaga dengan kepercayaan. Hanya orang ada kepercayaan yang benar saja boleh menjaga masa. Dan masa tu dijaga kepada perkara yang betul-betul memberi kebaikan dalam hidup dia. Dipanggil manfaat masa. Malah kalau kita lihat pada martabat amal, itu selepas kepada amal yang utama. Apa amal utama itu? Yang paling aula tu solat. Itu amal yang paling utama. Tu pokoknya imanuddin. Selepas pada tu nak buat apa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata menuntut ilmu. Sebab kedua-duanya itu makamnya wajib. Kalau solat, menuntut ilmu. Ini panggil aulawiyat pula. Nak utamakan yang mana? Menuntut ilmu. Sebab amal tanpa faham rosak. Jadi dua perkara ni dia jaga. Lepas dia solat nak buat apa? Kalau dia tanya nak isi masa, lepas dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, next. Ni masa counting ni, berjalan ni, timing dia. Nak isi dengan apa? Maka ulama dah ajar ilmu itu paling tinggi. Sebab daripada ilmu tu akan dapat kefahaman. Bila dapat kefahaman ni, datangnya kenikmatan di dalam kita melakukan suatu perkara. Fakih. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT. Maka apabila kita nak melihat dengan kacamata kebenaran, bukan saja melihat tetapi diterjemahkan dengan kalam, berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa tawasaw bil haqq. Di sini kita akan mengukur sama ada masanya diisi dengan kebaikan ataupun tidak. Maka diukur balik dengan lisannya. Kalau hidupnya penuh dengan kebaikan, diisi dengan kebaikan, maka kita akan lihat lisannya, kalamnya itu keluar perkara yang baik-baik. Tapi kalau hidupnya itu diisi dengan keburukan, maka lisannya, nasihatnya itu yang berlawanan, tidak bertepatan dengan kebenaran, kebatilan, yang buruk-buruk. Baik dan buruk itu diukur dengan bagaimana. Yang baik nasihatnya menuju pada akhirat, yang buruk nasihatnya itu pergi pada dunia sahaja, malah mengurangkan prestasi akhiratnya. Nasihat yang baik itu datang apabila kita tergerak untuk menambah kualiti amal kita. Secara tidak langsung dunia berkualiti, dia serentak tu, malah terkait dengan akhiratnya diutamakan. Tapi apabila nasihat yang buruk itu apabila mengurangkan prestasi, mengurangkan prestasi amalan akhirat dia, maka itu membawa pada keburukan. Contoh, kita ni jenis menuntut ilmu ni, tiba-tiba kita jarang dah menuntut ilmu. Tiba-tiba apa nasihat yang kita dok dapat tiba-tiba boleh kurangkan dalam menuntut ilmu. Kita dah letak sebagai prioriti dalam menuntut ilmu. Ya, ada kerja tapi kerja kita tu menyebabkan ilmu dikurangkan, jadual ilmu dikurangkan. Malah menyebabkan bukan dikurangkan, kita lagi bimbang. Tak ada satu, diperlekehkan. Hati-hati.
Berhenti dalam ilmu wajib. Solat dua-dua, kita lihat yang dua asas ni dulu, solat, nuntut ilmu. Ni amalan yang prioriti ni, katanya ulama, dua yang prioriti, yang keutamaan. Ketika solatnya semakin tidak boleh tepat dan ilmunya tidak menjadi keutamaan, apakah faktornya menyebabkan dua amalan besar ini terganggu? Di sini mestilah bal tu'sirunal hayatad dunya. Ini kena hati lisanul haq. Sebab tu hari ini sudah jemaah mata Allah SWT, perkara ini akan diselesaikan bila kita mula memahami balik kitaran kehidupan yang sebenar. Kita dah bahas tentang hakikat kehidupan, memahami 4 prinsipal, 4 core pembangunan kehidupan. Maka kita mendalami tentang bagaimana nak memperhalusi pada fasa siddiq itu, mana diukur kualiti kehidupan itu, diukur dengan kualiti lisan. Nah, mesti datang dengan lisan. Ajakan, tiba-tiba berbuat tanpa lisan macam mana? Mesti ada ajakan, mengajak, mari solat. Itu ajakan. Jadi kualiti hidupnya diukur dengan kualiti lisannya. Lisan yang mana? Lisan yang membawa kepada kefahaman yang benar. Dan lisan ni tidak tiba-tiba keluar. Kita dah bahas dah subuh itu hari, ada 3 elemen yang besar yang memberi kesan kepada pembentukan kata-kata. Kata-kata ni penting sebab dia memberi kepada kualiti. Sebab tu jangan banyak kata, jangan banyak cakap. Nanti orang boleh ukur. Kalau banyak cakap, kalam-kalam kita itu yang bagus apa? Kadang-kadang kalam-kalam kita itu tidak diisi. Maka di situ kita akan lihat kualitinya. Betul, ulama-ulama yang mana faham, dia banyak lebih diam, berkata perkara-perkara yang membawa manfaat. Ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Nah, bila kita masuk kepada kat mana kita nak jaga, tadi kita dah faham kehidupan, nak jaga mana? Dia mula nak jaga lisan. Maka kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bermaksud Nabi SAW bersabda, qala Rasul, barang siapa yang beriman, man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nampak? Karena kan kita nak beriman, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini kita rujuk pada surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, kan terus wa amilus solihat. Amilus solihat ini apa rujukan amilus solihat? Kita rujuk pada hadis ni, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan, berkatalah baik, au liyasmut, atau diam. Nah, ini yang payah ni. Nak diam tu payah. Sebab tu dalam kita lihat diam dalam jangan salah faham diam. Ada orang panggil diam menyimpan. Itu panggil tu diam-diam. Diam-diam dia buat kerja tu tak jadi. Diam yang dimasukkan sini, contoh macam sekarang kan semua diam ni kan ya. Diam itu. Iktikaf diam, solat diam, banyak amalan yang banyaknya diam, tafakur diam. Diam ni menjurus kepada tazkiyatun nafs, penyucian sebenarnya, pembersihan. Kalau kita tak mampu nak berkata baik ini apa dia? Membawa kepada ingat kepada Allah, membawa kepada akhirat, membawa kita pergi kepada perkara-perkara yang membawa kita fastabiqul khairat, terkejar-kejar kepada kebaikan. Kalau tak mampu, contoh dalam kehidupan Allah uji 2 keadaan. Kita pergi pada praktikal. Allah dalam kehidupan ni takdir Allah bagi susah senang, tu takdir. Allah takdirkan susah, Allah takdirkan senang. Kita diberikan takdir dan ikhtiar untuk keluar daripada kesusahan, keluar untuk masuk pada kesenangan dengan cara mengikut qada dan qadar Allah Ta'ala. Bukan kadar okey, saya nak susah, nak keluar pergi senang, dia tak ikut kehendak Allah Ta'ala, dia buat apa saja dia nak buat, itu tak ikut qada qadar. Apa qada qadar Allah Ta'ala lagi? Fa'alhamaha fujuraha, aku bagi kau ilham baik buruk, Allah bagi. Susah senang Allah jadikan, kemudian Allah bagi ilham pula baik buruk, kemudian Allah kata beruntung yang menyucikan, merugi yang mengotorinya. Sebagai contoh, apabila Allah menguji kehidupan susah, maka apakah kata-kata yang keluar dari lisannya ketika susah?
Yang ni susah nak cakap sebab belum tahu susah. Sebab tu datang ujian. Sebab tu pengajian iman itu datang pada kehidupan. Tapi sebelum nak terjun dalam kehidupan, maka bermulalah kita dengan kefahaman ilmu. Persiapan kehidupan itu dengan ilmu memahami tentang kehidupan yang bersandarkan keimanan. Sebab akan diukur. Allah bagi kita kan susah. Susah itu adat untuk menguji tahap keimanan. Susah senang, ujian itu susah senang. Dia bagi kesusahan, dia tak boleh terima kesusahan. Dia usaha, tapi dia tak terima susah. Aku bukan macam ni, aku tak boleh ni. Dia usaha. Sehingga kalau kita berikan kata-kata tentang keadaan susah dia itu, seakan-akan dia membenci kesusahan. Kata-kata buruk, malah sehingga dia boleh menghina kesusahan tu. Susah, keadaan susah melarat tu contoh. Susah dengan kehidupan ekonomi contoh. Susah ni banyak segi susah. Kehidupan ni susah dalam membentuk syariat kehidupan kita. Nak makan minum susah, pakaian susah, rumah tangga susah. Diuji. Ketika diuji susah, adakah kita falyakul khairan aw liyasmut? Dan kebanyakan ni memang tak boleh tahan. Kita diam sebab belum diuji susah. Ketika diuji kesusahan, keluar kalam-kalam dia. Susah ni banyaklah. Diuji pula dengan susah, orang susahkan kita punya diri kita. Dia banyak perkara ni. Maka di sinilah kita akan lihat balik kedudukan hidupnya itu. Adakah benar-benar kita ini reflect kepada iman kepada Allah dan hari akhirat dengan kita berbuat baik dengan menjaga lisan. Atau kita namakan lisanul haq. Kalam-kalam kebenaran, yang malah kalam-kalam itu yang keluar itu yang baik-baik, khairan itu merujuk juga kepada membawa dekat dengan Allah Ta'ala. Asma'ul Husna, mengajak tentang kekuasaan Allah. Susah, tak apa, Allah nak tunjukkan sesuatu. Dia nak mengajar kita faham tentang kesusahan, sehingga orang kadang-kadang pelik. Takkan susah pun nak syukur, kata. Kadang-kadang tadi saya pergi jumpa seorang sahabat, dia diuji sakit kencing manis. Dia kata apa? Alhamdulillah Ustaz, saya kena kencing manis. Tak mulut dia keluar apa? Ni mata buat tinggi. Alhamdulillah Ustaz, saya sakit. Kita terbalik. Dia kadang memang nak sebut innalillah juga, tapi lelah dululah. Payah. Dia begitu katanya. Dan ini bukan datang terus pada lisan. Dia tidak keluar tiba-tiba. Ini hanya ukuran, dan ukuran ini sebenarnya mencerminkan dalaman. Jangan percaya dengan teori kapitalis, mulut je macam tu Ustaz, hati baik. Tak ada. Teori iman tak terpakai. Dan Nabi SAW tidak pakai teori itu. Ni berkata baik atau diam. Kalau dah tak tahan sangat, diam dah. Macam ni hidup. Tak ada jawab. Teruk sangat nampaknya. Setakat ni hanya boleh diam. Belum capai makam nak jawab lagi. Diam je lah. Kadang orang komen tu, ya Rabbi, tahulah sekarang ni, itulah pasal gula punya hal ni. Tak pasal-pasal gula salah. Padahal dia yang duk telan gula 1 tong sehari. Gula tak salah. Macam tu. Contoh ibarat dalam pepatah falsafahnya, bot ataupun sampan ataupun kapal di lautan, jangan salahkan laut. Laut tidak bersalah ketika bergeloranya. Yang salah tu kapal tu tak mampu menangkis ataupun tak mampu nak berada di badai. Tak mampu, pecah. Ataupun bocor, laut masuk dalam dunia ya Allah dah bagi tahu dah kan. Sebab tu kita dah ngaji tentang hakikat dunia tu apa. Dunia tu buruk, mata' perhiasan, mata'ul ghurur, hanya perhiasan yang menipu. Dan benda-benda berkait ni. Kerana salah faham kita tentang dunia, kita berharap pada dia, maka Allah uji susah, kita tak boleh terima. Maka kalam-kalam kita keluar yang buruk-buruk tentang keadaan kita. Bila Allah bagi senang, kita puji dunia pula. Bagus. Bila susah, kita kutuk kawan tu, dunia ni tak betul ni. Kita tak nak bagi tafsiran yang ada bias pada diri, memihak kepada kita. Tak ada. Nabi SAW kalau berkata-kata itu hanya dengan
wahyu illa wahyu yuha. Hanya ini kita nak bawa diri kita ni bagaimana nak mentafsirkan sesuatu keadaan, apatah lagi hukum. Ni hukum hakam ni, fikih ni. Ini kena faham, kita tengah bahas kehidupan ni. Bab hukum hakam pun kita tak boleh nak sewenang-wenangnya syarah. Kena tanyanya ahlinya, fas'alu ahli zikri in kuntum ta'lamun. Apatah lagi kehidupan yang luas. Lagi kita tak boleh nak hukum. Susah ni, teruk lah. Tak tahulah saya sampai bila jadi macam ni. Ada terus dah rasa. Itu kata-kata buruk yang tak ada membawa kepada ketenangan. Kita dah bincang sebelum ni. Kalam-kalam yang baik itu juga cirinya adalah tenang ketika mendengarnya. Tenang ketika kita berdiskusinya. Ya, nak cerita masalah silakan, tapi ketika bercerita itu pastikan yang dapat daripada perkongsian itu adalah solusi atau ketenangan. Tapi biasanya cerita masalah je lah, dan akhirnya perbincangan itu hanya membimbangkan. Dia asal mula nak sembang-sembang, lalat sekali jadi bimbang. Hang sampai bila nak jadi macam ni? Orang lain semua dah berubah, hang takut lama. Itulah, tak tahulah. Dia cerita macam tu dah down terus. Malah dia terus buat satu statement yang mengatakan hang ni tak ada masa depan. Dia macam itulah kehidupan. Kebanyakan akan menghukum pada ni lagi satu perkara. Bila kata melihat pada kebaikan keimanan, menghukum kehidupan, pastikan dengan iman. Tak semestinya kesusahan luaran itu kesusahan yang, ataupun bahasa mudah, hina kerana tiada harta. Kesusahan itu diukur dengan luaran. Dalam erti kata satu kenyataan saya tulis. Ini kalam hikmah, ini kalam-kalam kebenaran ni. Bagi contoh, susah tidak semestinya resah, senang tidak semestinya tenang. Ni perbahasan iman ni. Susah tidak semestinya resah. Apa makna? Apa ta'rif dia? Susah, senang itu luar, itu adat. Maknanya kehidupan susah itu adat. Cuma kita tak faham hidup ni susah. Tu je. Kita duk menggambarkan bersangka bulan dan bintang. Kita ingat Nabi Adam AS diturunkan ke dunia, terpisah dengan Siti Hawa, dengan ada riwayat mengatakan 40 tahun, dan mengatakan 40 tahun wallahu alam, terpisah, turun-turun baju tak ada. Kalau dulu nak petik je, sekarang kena usaha cari makan. Susah. Ya, itu darul imtihan, tempat susah. Tapi masalahnya sekarang dia jadikan susah itu meresahkan. Nah, resah ini bukan berbicara soal susah itu. Resah ni keadaannya hati. Hati perbincangan lain. Tapi kalau kerana hatinya resah kerana susah, maknanya hatinya dah bocor. Dia dah terkesan dengan luaran. Dia susah aja dia resah. Bila dia senang je, dia tenang. Maknanya apa? Kalau dia senang, dia tenang, mungkin dia akan jadi orang yang ujub, riak, sum'ah, takbur. Jadi resah dengan tenang itu kedudukannya di hati. Jadi tak semestinya susah itu resah. Ada orang diuji susah tetapi tenang. Siapa itu? Golongan sufi. Sufah migrate daripada Mekah ke Madinah, 400 orang. Di antaranya salah seorang adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Orang yang susah tapi jadi ulama besar. Abu Ayyub Al-Ansari sama, susah. Dan Nabi SAW sendiri menunjukkan perwatakan susah. Tapi Nabi tak susah. Nabi tak boleh terima sedekah. Hadiah boleh. Nabi tak susah, tapi Nabi memilih jalan susah. Sebab nak ukur, nak bagi tahunya tak semesti susah itu resah. Dan kalau kita mengatakan Nabi itu resah, berdusta atas nama Nabi SAW. Jangan. Sebab Nabi SAW itu pembawa kalam thayyibah, kalimatut thayyibah di khutbah tadi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu pengubat jiwa, penenang hati. Mana mungkin Nabi SAW bawa kalimah thayyibah yang besar, akarnya di bawah menjulang ke langit, itu tiba-tiba resah. Kita sudah menghukum susah, tetapi jangan hukum resah.
Tapi Ustaz, adatnya susah tu resah. Itu adat. Sebab apa? Masih tidak dibina kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman itu dengan tadi, bagaimana melihat apa yang keluar dari mulutnya. Dan keluar itu pasti ada permulaannya dari dalam. Kalau baik jasad itu, baiklah semuanya. Kalau buruk, buruklah semuanya. Ala wahya qalbi. Ini kena berhati-hati. Maka sedang jemaah mata Allah SWT, maka dengan itu, kalau kita rujuk balik pada hadis ini, kita nak ukur balik kualiti lisan kita. Ketika susah, Allah uji senang atau susah, itu yang dijaga itu adalah bagaimana kalam-kalam kita keluar sehingga tidak membawa kepada perkara yang lalai. Lalai ni ghaflah. Apa kategori lalai? Nah, kita bahas balik tentang daripada surah Al-A'raf 179. Ni. Dan 3 elemen ini juga akan membantu kita untuk perbetulkan lisan kita. Kualiti kehidupan bermula dengan kualiti lisan. Kalau yang datang itu kita mampu jaga lisan kita, kita berubah dengan lisan, maka berubahlah kehidupan. Tapi lisan berubah dengan 3 perkara ni. Dia bukan terus-terus berubah. Dalam surah Al-A'raf 179 Allah berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sesungguhnya Allah akan penuhkan neraka jahanam ini dengan ramai dari kalangan jin dan manusia. Kerana apa? Ada 3 perkara yang dilakukan sehingga menjadikan ciri-ciri penghuni neraka. Antaranya daripada surah Al-A'raf 179 ini, dan ini juga menjadi nas ataupun kaedah bagaimana kita nak membentuk lisan kita ni. Yang pertama sekali Allah kata, qulubul la yafqahuna biha. La yafqahuna biha, yakni hati yang tidak memahami. Nampak? Hati yang tidak memahami. Jangan tulis. Sabar. Jangan tulis benda-benda dalam, tulis baru kita faham sikit. Saya tengah buat handout ni, saya bagi nanti insya-Allah dalam masa terdekat. Hati. Qulubul la yafqahuna biha. Hati yang habis maka. Okeylah. Tidak memahami. Okey. Hati yang tidak memahami. Kedua, mata. Tidak memahami apa? Ayat-ayat Allah. Mata yang tidak mengesakan Allah. Mata ni, maknanya kita kena belajar melihat tanda-tanda ni. Yang tidak mengesakan Allah maknanya ini tidak melihat tanda-tanda kebesaran. Yang tidak mengesakan Allah, ini bermaksud mata la yubsiruna biha, yang tidak mampu melihat. Ini tidak memahami ayat. Ayat di sudut bil harfin, yakni dengan Al-Quran, ya, kalam Al-Quran, dan dipanggil kalam yang tertulis bukan ayat-ayat alam. Alam. Dua. Yang ini lain pula mata yang tidak mampu mengesakan. Dia tak mampu nak melihat kebesaran Allah. Dan yang ketiga, telinga. Ini elemen yang akan mengganggu lisan ni. Bukannya tiba-tiba boleh berkata baik ni. La yasma'una biha, yang tidak mendengar.
Habis. Ada makan ni? Habis dah. Ada makan lagi? Ada ke tak? Ada. Habis. Ke habis makan ni habis kuliah? Habis tak? Saja ni trik apa yang tidak dengar ustaz, saya tak peka ni, tak peka dah, yang nasihat dan pengajaran, ibrah, pengajaran apa tentang Allah. Dan ketiga-tiga ini akan memberi kesan kepada pembentukan lisan. Kata-kata. Sebab tu di akhirat nanti kata-kata atau lidah ni tutup, zip. Mulut mungkin kalau kata Allah bilafzin lafaz, tapi mata buta, telinga pekak, hati terhijab. Dia tak melihat, mungkin dia ikut kalamullah, la ilaha illallah. Di mana kita dengar? Lisan. Tapi adakah dia bermula dari hati? Dia melihat asyhadu alla ilaha illallah. Ketika itu dia mendengar dengan kalam penglihatannya serentak ni, tiga ni. Ini qalbi, ini fi'li, perbuatan, ni pun sama, qauli. Tiga rukun ni kena serentak berlaku dalam membentuk kehidupan yang benar. Dan diukur di sini, kazabta itu apabila diukur, bila kita berkata kazaba. Kazaba ni dusta. Tapi ketika dia berkata benar, tapi di manakah dustanya? Hatinya. Nah, ni bimbang ni. Di manakah dustanya? Matanya. Dia tak nampak pun. Di manakah dustanya? Telinganya. Dia tidak mendengar pun apa yang disampaikan. Nah, di sini kita kena perhalusinya. Dan kata Allah Ta'ala, apabila tiga-tiga perkara ini tidak digunakan, tidak dan tidak, maka berbalik dengan hadis Nabi SAW kata, kebaikan itu tidak mampu dizahirkan dengan lisan, maka berkata buruk, bermaksud kata-kata buruk yang keluar kerana tertutupnya hati, matanya, telinganya tertutup, terhijab. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit, Allah tambah penyakit hatinya dan tertutup. Dia rapat tutup, maka lisannya keluar yang buruk-buruk. Ini bahaya. Dan ini sebenarnya mata Allah SWT. Allah meletakkan ulaiikal an'am, ibarat binatang. Orang yang berkata buruk-buruk ini, mereka ini ibarat binatang. Balhum abal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Dan mereka lah orang-orang yang lalai. Dan lisan ni dia akan keluar saja mengikut tiga keadaan kita ini, tiga perkara ini dia akan ikut. Tiga perkara ini. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Maka kalau kita nak melihat bagaimana membentuk kualiti tadi dengan lisannya, maka yang pertama kita kena berbetulkan di sini balik. Di sinilah datangnya apabila membicara tentang kebenaran, apa yang Allah suruh memahami. Di sini memahami ayat-ayat Allah. Baik, dalam ayat ni kita faham yang pertama daripada kalamullah yang tertulis dalam mushaf itu huruf. Yang kita nak faham di sini ayat-ayat kehidupan yang juga terjemahan daripada ayat-ayat Allah. Alhamdulillah. Ingat 3 kali Jumaat ni macam buat nampak semua kan. Nah ni alhamdulillah. Ni ayatullah. Kehidupan ni. Pertama kita nak melihat bagaimana
hati ini nak memahami tentang tanda-tanda yang Allah telah nyatakan pada kehidupan. Ni contoh kita dah bahaskan sebelum ini. Kita ambil tadi apa? Susah senang. Ni tanda ni. Susah senang ni adalah tanda. Allah jadikan susah. Apa tandanya? Apa tanda kenapa kita susah? Apa tandanya kenapa kita senang? Itu tanda-tanda kesusahan. Ada dia panggil takdir. Allah jadikan kesusahan kesenangan ataupun berpasangan-pasangan ni senang, siang malam, siang malam, satu je tanda Allah jadikan ni. Kita nak faham kenapa susah dan senang berlaku, satu je, untuk mengesakan Allah Ta'ala, untuk menunjukkan Allah mampu menjadikan susah menjadikan senang. Tidak dibahas panjang-panjang sebenarnya. Orang tu dulu mungkin tak ada bahas kenapa susah, itu tak kena ni, tak ada. Susah Allah nak menunjukkan kita ini lemah. Dah ketika susah dan kita berusaha berapa kali kita nak senang, itu tanda lagi tu. Adakah kita terus-terus senang? Ada, dia panggil fast track Ustaz, Pak Mantelo panggil. Lepas tu susah balik. Isya. Baik, kita bagi laluan insya-Allah. Khair. Tanda kebesaran Allah, surah Ar-Rum ayat 21. Cuma kita tak faham dengan hati. Kita tak nak belajar bermula dengan hati, kita skip. Kita terus berkata-kata sudah pasti dengan hanya melihat. Melihat bukan dengan hati juga, melihat dengan dia pergi kaji susah. Kaji, kenapa aku susah? Ada tak orang buat ni tuan? Ada tak? Biasalah tu. Sama dengan keadaan kita mengkaji malam. Ada orang kaji malam tak? Kajian malam. Dia kaji kenapa malam tak? Ada? Tak pernah dibawa orang lah. Adalah dia kaji malam tu sebab sikit lah bila berubahnya keedaran. Sekadar itu ilmu kita. Tapi kenapa gelap tu tak ada orang kaji lagi. Kalau dia kaji dengan dia gelap sekali. Di luar kekuasaan untuk mengkaji malam. Soalan, mengkaji susah? Ni kata kalam ni. Biasa kita kaji susah, kita kaji apa? Benda. Duit tarang masuk. Benda dah benda dah, mesti benda. Kenapa susah? Mesti dia tengok benda, bukan dia tengok amal. Malah kategori susah kata ulama itulah orang yang susah, orang yang susah beramal. Tu orang susah. Kalau dia senang beramal, tu orang senang. Tapi biasa kalau susah itu diukur adat kehidupan itu mesti berlawanan dengan kebenaran nanti. Sebenarnya Allah jadikan susah itu kehendak Allah, biqudratillah, kena lihat dengan iman, takdir ni. Tapi adakah Allah suruh duduk dengan susah? Tidak. Allah suruh belajar dengan susah tu, oh ni kuasa, suruh malam. Belajar dengan malam, oh malam, rehat. Tu je. Terima, itu datangnya dengan kefahaman. Terima keadaan malam dengan buat aktiviti yang menyokong malam. Tapi sekarang tak macam malam Ustaz, macam siang, malam siang sama. Tu menungkar arus dah. Jadi bila susah tu kehendak Allah Ta'ala. Apa ikhtiar pada susah, maka datanglah Allah ajar kita dengan kesabaran. Nak faham, kalau susah yang sangat susah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu dilihat dengan mana? Apabila ini serentak, kita sekarang kita pisahkan, dipanggil sudut ilmu. Tapi kalau berlaku tu serentak, hati iman, mata melihat kuasa Allah. Serentak bila hati faham tentang qada dan qadar, itu pengajian tentang iman. Contoh susah senang siapa buat? Allah. Siang malam siapa buat? Allah. Fahamlah tu. Dia tak ada malam Tuhan lain, siang Tuhan lain. Tu jangan main-main. Susah pun Allah buat, senang pun Allah buat. Jadi Allah nak tunjuk apa? Nak tunjuk Allah boleh buat dua-dua. Jadi kita usaha ni untuk apa? Usaha pula sebagai tanda kita manusia. Tu je lah. Bukan kita, ada orang berusaha untuk susah. Ni usaha untuk apa ni? Saya berusaha untuk susah Ustaz. Tahun 2020 saya aturkan strategi untuk susah. Tak ada kerja orang cakap gitu. Pum, tergolek, terjatuh, tersungkur, tertiarap, jatuh. Aduh, susah tu tahun ni. Siapa jadikan susah? Patut tengok itu dah. Allah. Dah, kalau Allah jadikan susah, datang kepada Allah lah.
Itu maksudnya, itu tandanya hati tak nak faham. Tak nak faham lagi, tak apa lagi. Mata buta lagi, buta, tak apa. Telinga pekak, okey, silakan. Maka yang keluar nanti lisan akan merungut dengan susah. Itu standard. Malam lagi, payah betul malam ni. Macam itulah ibaratnya. Tapi kita tak merungut dengan malam sebab kita tahulah malam. Tapi sebab kehidupan kita lagi sikit alignment, bukan lagi sikit, banyak lagi nya. Macam alam semesta sebagai contoh, bab akidah sifat 20. Ini cepat ni macam ni. Cepat suruh habis awal ni, tahu dah ni. Trik. Tapi faham sikit lagi. Contoh alam. Saya ulang benda ni sebab ni duduk kat hati ni. Lisan, tengok. Hati, mata, telinga. Kalau datang dengan majlis ilmu ni, insya-Allah tiga ni akan di-attunekan, diselaraskan. Dia tak akan berpisah. Contoh alam, tanda Allah tu wujud. Alam, Allah jadikan alam ini merujuk kepada sifat Allah yang maha ada, bukan sifat alam itu ada. Jangan salah letak entah. Allah jadikan matahari, bima, sakti, cakrawala, semua ni Allah jadikan bukan nak tunjukkan alam tu sangat, nak tunjukkan aku yang ada kan semua. Tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan alam. Okey, kita faham. Alam semesta itu tanda sifat Allah, bukan ada lagi alam ni. Jangan bercakap begini. Apa yang ada? Alam bersifat ada. Tu kalam batil tu. Sifat alam harus ada, harus pada makhluk, harus, bukan wajib. Wajib itu Allah, wajib ada itu Allah, harus ada tu makhluk. Kita tengok alam harus ada, asalnya tiada. Baik, kita faham. Alam kehidupan, ni tadi alam semesta. Alam rumah tangga, alam juga ya Ustaz? Ya. Alam dena alam. Pandai. Alam rumah tangga, alam pekerjaan, alam kejaya, alam remaja, alam dewasa, ada naik alam, maksud sekali lah alam lah, alam damai, semua alam macam tu. Tapi bila mari pada alam rumah tangga, alam pekerjaan, menyatakan siapa pula? Saya lah Ustaz, menyatakan saya kalau saya tak cari bini, saya tak jumpa. Dia mari pada alam kehidupan dah tak nampak dah, bagi susah senang dia buta terus lihat kuasa Allah, tak nampak. Ni kadang sebab tu bukan lihat pada alam saja. Allah suruh tengok alam pada diri. Khalaqal insana min 'alaqah, yang menjadikan kamu pada segumpal darah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebab tu kena panggil Tuhan Allah. Semua orang tahu. Siapa jadikan alam? Allah. Semua orang tahu. Tapi siapa jadikan alam hidup kamu? Susah senang siapa jadikan? Sebab saya lah ni, sebab saya ni. Kalau susah sebab senang sebab dia menunggak langit. Dia menunggak langit lah. Sebab tu tuan, itu tanda. Allah bagikan susah tanda. Aku usaha berapa kali baru jadi ni. Maknanya bagi jadi bukan usaha Allah. Sebab tu sahabat tidak meninggalkan amal. Usaha tu asbab dia, syarat sikit syarat dia. Bukannya penentu. Clear bab tu. Maka bila begitu hati, bila hati dah faham tentang akidah, maka mata hati, dipanggil mata hati. Ketika mata hati melihat susah, maka susah itu tidak menjadi perkara yang buruk bagi dia, malah bagus. Tak, saya susah ni bagus, baru saya kenal siapa yang menyenangkan saya, Allah. Barulah doa ni, ya Allah. Cuba doa time susah macam mana. Time isteri kita tengah jadi bidadari, tak payah doa. Tapi tengok dia berubah halam sekejap lagi, jadi langsui di siang hari, tengok doa macam mana. Ya Allah, ada kejadian lain kat rumah ni, ya Allah. Aku dah habis kalam nak cakap dah. Baru tahu nak cari doa. Baguslah tu. Kalau tidak kita ingat dengan kata-kata kita tu menyebabkan isteri kita ayat manis, pick up line power panggil. Power tak power, tengok sekali. Tak datang timing dia tu. Datang timing mengagam dia, habis. Baru kata nak doa gini-gini. Tengok masa kahwin, kalau first kahwin, bila imam kita datang majlis doa tak menghantar. Kau tak kena lagi, kau tunggu.
Yang lelaki jadi kucing, daripada harimau jadi kucing. Yang perempuan kucing jadi harimau. Dia bertukar. Ni Ajim cakap, saya sampaikan je. Dan nak kaitkan susah tadi, susah tu. Bagus tak susah? Baguslah. Bila susah kita khusyuk doa. Bila susah kita khusyuk doa, Allah bagi senang. Bila senang, 2 kali khusyuk doa. Sebab senang tu Allah buat balik. Ya Allah, aku dulu susah. Tak boleh tinggal. Macam tu lah. Double patutnya. Tapi kalau kita tak nampak ni, dia akan nampak usaha. Bila susah, dia kuat usaha. Bila senang, usaha dia lagi ganda. Sehingga dia makin lara dan istidraj. Ni kita tak nak ni. Tu dia. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Khair, dia buat kesimpulan. Jadi ayat tidak memahami itu kerana kita tidak faham sesuatu sebab, purpose Allah jadikan. Tu hati. Itu kena faham. Dan kita faham bila susah, ada lah. Kita boleh terima. Susah, sakit, ada. Kita boleh terima sebab ada. Bila ada, maka kita melihat keesaan Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Esa ni maknanya yang bagi senang pun dia, susah pun dia. Jadi kita bergantung pada Allah tu kuat. Sebab dua-dua kehendak tu pada Allah Ta'ala, sehinggalah kita jenis telinga ni mula nak dengar nasihat. Baru nak dengar nasihat. Telinga kita ni Allah kata, orang yang hati dia terbuka, mata dia terbuka, telinga dia nak mendengar nasihat. Contoh dalam majlis ilmu, dengar satu-satu, percayalah keluar daripada situ nanti kata-katanya akan jadi baik. 3 ni dah terbuka. Dah begitu. Sila jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi begitulah kesimpulan awal kita pada malam yang penuh barakah ni. Nanti kita sambung lagi pada sesi yang akan datang. Cuma kita nak bagi tahu kalam itu ada 3 perkara yang mempengaruhi lisan. Dan lisan ni, jangan main-main lisan ni tuan-tuan. Lisan ni menyebabkan dalam satu hadis Nabi SAW, mafhum hadis beriwayat At-Tabrani mengatakan yang masuk kebanyakan dosa anak-anak Adam ini itu pada lisannya. Lisan. Bukan kerja kecilnya lisannya. Dosa dia banyak terikat dekat lisan. Berkata yang batil, berkata yang buruk-buruk, lisan. Dan ini menentukan pada 3 perkara ni. Ini bukan kerja kecil ni cerita, ni kerja besar. Jadi belajar untuk perbaiki lisan bukan kerja kecil, maka beri tempuan dan istiqamahlah kita sehinggalah kalam-kalam kita ini keluar kalam-kalam mutiara, kata-kata. Tu. Jangan jadi benda yang bila berkata man salima muslimu min lisani wa yadi. Malah juga menjadi syarat kepada muslim itu selamat daripada tangan dan lisan. Lisan ni banyak ditekankan dalam apabila kita nak masuk ke fasa yang lebih dekat dengan Allah SWT. Khair.